Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat pada malam ini menyambung hadis yang berikutnya, sambungan daripada Masjid Al-A'la Boho Temak minggu lepas. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن الشجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن الشوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Hadirin mukminin, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, hadis yang kita baca tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maksud hadis ini? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ra'aitu, aku melihat, rajulan, ada seorang lelaki, yataqallabu fil jannah, yang dia sedang bersenang lenang, yang dia sedang menikmati keseronokan di dalam syurga. Kata Nabi, laqad ra'aitu rajulan yataqallab fil jannah, aku nampak ada satu orang laki-laki yang sedang berseronok, yang sedang bersenang lenang di dalam syurga, yang sedang menerima habuan dan ganjaran yang disediakan oleh Allah kepada dia. Nabi nampak. Sebab apa? Kenapa lelaki itu dimasukkan ke dalam syurga? Disebabkan oleh fi syajaratin qata'aha, kerana dia telah memotong
sebatang ataupun seranting dahan pokok, yang mana dahan atau ranting itu tu'zil muslimin, menyakiti orang Islam yang lalu lalang di jalan tersebut. Dalam sebahagian riwayat, lelaki ini berjalan, marra rajul, lelaki ini jalan, kemudian dia kata wajada yamshi bitariq, dia jumpa satu ranting atau satu dahan yang syauk, yang berduri, syaukah, yang ada duri, yang berduri. Kemudian apa yang dia buat? Dia kata, demi Allah, aku akan memotong dahan ini supaya dia tidak menyakiti orang Islam. Dalam riwayat yang lain, fasyakarallahu lahu, apabila dia lalu, dia nampak ada ranting kayu yang berduri tu, bila orang lalu, orang terkena, menghalang orang lalu, mengganggu jalan tersebut, dia pergi potong dan dia alihkan pokok tersebut, ranting tersebut. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih. Fasyakara lahu, Allah taala terima kasih dan Allah taala ampunkan dosa dia. Hadis ni, kalaulah kita nak belajar daripada apa yang berlaku kepada lelaki ni, sangatlah banyak faedah yang boleh kita petik. Pertama, kata para ulama, berapa banyak amalan-amalan yang kita nampak ringan, kita nampak remeh, tetapi besar fadilatnya di sisi Allah. Demikian juga sebahagian kita, dia tengok amalan yang kecil, amalan yang remeh, amalan yang lekeh, bagi dia benda tu tak ada apa, tak ada kesan sangat, dia pandang biasa. Tetapi di sisi Allah, pahalanya syurga, yang mana ramai orang mungkin tak berminat untuk buat. Sebab jalan ni bukan dia seorang lalu, dah ramai orang lalu, tapi orang lain tak terlintas nak buang. Ini juga kadang-kadang tuan-tuan, satu lagi benda muhasabah untuk kita. Saya dan tuan-tuan, mungkin kita dah lama melalui hidupan ini, mungkin kita boleh muhasabah sikit. Tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, buang satu benda yang menghalang manusia di tengah jalan ini, sebahagian daripada bukti, cabang, tanda orang itu beriman. Nabi kata, imatatul adha 'anit tariqa. Nabi kata, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang. Maksudnya iman itu banyak perbuatan dia, perkataan dia, amalan dia, tindak tanduk yang membuktikan bahawa seseorang itu beriman. Nabi kata, afdaluha, dalam sebahagian riwayat hadis yang lain, a'laha, yang paling tinggi sekali iman ini apa dia? Qaulu la ilaha illallah, seseorang itu mengucap dan ikrar la ilaha illallah. Itu perkataan yang paling tinggi sekali. Nabi tak sebut 70 tu semua, Nabi tak sebut. Nabi hanya sebut yang paling atas dengan yang paling bawah. Yang paling atas iqrarus syahadah, mengucap.
Yang paling bawah wa adnaha, yang paling rendah, yang paling lekeh, yang paling mudah apa dia? Imatatul adha 'anit tariqa. Dia menyingkirkan dan membuang sesuatu yang menghalang. Tetapi berapa ramai daripada kalangan kita yang dia melalui jalan tersebut, melintasi jalan tersebut tanpa dia ada satu kesedaran untuk menghilangkan perkara tersebut. Kalau kita menghilangkan satu benda, kita hilangkan satu benda, kita dikira beriman. Kita ada iman lah. Kalau kita buat benda, ni saya nak kata sikit, boleh? Siapa yang duk buat kerja bekik dengan bendang, jangan duk tinggal tik atas jalan. Buat kerja kelaku bagi nampak macam orang beriman sikit. Putang elok apa semua, bila naik atas batas tinggal habis selut-selut. Yang orang tua ni motor lampu pun tak ada, nak pi mana belaga tergolek. Dia kira lepas dia. Yang ni orang yang buat kerja ni tak ada iman. Dia bukan gaduh JPJ main tangkap. Dia bukan gaduh trafik main buat Roblox. Masalah ni, sebab orang beriman dia tak mementingkan diri. Orang beriman dia tak selfish. Dia tak bersikap lepas beda aku, hampa fikir ke diri. Ni bukan kelaku orang beriman. Termasuk juga kita tuan-tuan, bila nak parking ke, bila nak buat kenduri, kena fikir. Ni buat kenduri dia bukan fikir orang lain lah. Blok jalan, buh kemah sampai orang tak boleh masuk, halang lalu lintas, buat DJ derah sampai orang nak tidur tak boleh. Akal tak ada. Bukan orang tak bagi buat kenduri. Bukan hang seorang duduk dalam taman tu. Betul ya tuan-tuan? Orang kata, bukan saya kata. Ayat-ayat tu yang saya sebut tadi ni, ayat-ayat yang saya sebut tadi, saya menukilkan balik apa yang orang kata saya dengar. Tuan-tuan yang kata saya kata pula. Kalau saya kata, saya akan kata saya kata. Yang tadi ni orang kata. Betul? Ha? Saya tolong sampai. Saya ni penyampai. Tapi saya nak sebut tuan-tuan, benda ni benda basic. Hadis ni bila kita mengaji bukan kita baca macam tu saja. Ada disiplin dia. Pasal tu tuan-tuan hadirin mukminin, halang orang duduk atas jalan ni. Sebab itu Nabi kata apa? Alaikum bituruqat. Siapa yang duduk di jalanan, jaga-jaga. Ada haqqut tariqah. Ada hak jalan yang kamu kena tunaikan. Sebab itu bila kita mari masjid kita tahu, bila kita parking orang boleh keluar. Bila kita buat satu urusan memudahkan orang lain, tandas kita, kita tak masuk dengan kita tinggal jasa bagi orang lain. Kita buat bagi orang mudah. Iman ni bukan gaduh tuan-tuan pergi beli serban lilik besar, pakai jubah meleret dah. Tak gaduh. Pakai celak kalau kita tengok pun, hei. Tak, iman ni tindak tanduk dia. Tindak tanduk iman ini, tindak tanduk dia menggambarkan dia orang beriman. Perkataan dia, percakapan dia terpilih, kata-kata dia lembut, sikap dia yang bagus. Dan bila dia buat satu tindakan, dia tidak menyusahkan orang lain, dia fikir orang lain. Ini kita kena ambil perhatian. Sebab apatah lagi kita membawa imej orang masjid, bawa imej orang mengaji. Kalaulah orang mengaji, orang masjid, perangai, kelaku, sikapnya macam orang yang tidak, apa beza kita dengan mereka? Sebab itu Nabi SAW sebut kita tak boleh buat kerja macam ni. Hadirin mukminin. Dan banyak yang kita tengok kemalangan-kemalangan jalan raya ni berpunca daripada apa?
sikap orang yang buang sampah kot jalan dan sebagainya. Hadirin mukmin, dia kira ada satu video dia buat main hantar mai. Satu video dia buat hantar mai. Bawa anak main masjid. Bawa anak main masjid ni bagus. Kita pun suruh ramai. Dia setengah orang tuan-tuan niat tak betul dah bawa main anak masjid ni pasal duk hingak di rumah dia. Tak puang bawa main masjid. Lemah perut aku. Elok. Rumah hang tenang, masjid pula hingak. Biar orang nak mengaji tak boleh. Itu satu bab. Satu video dia hantar mai. Dia suruh anak dia pergi berak di tempat orang wudu. Nak buat kerja mudah. Kita tak boleh buat kelaku lagu ni. Kita orang mengaji. Hadirin mukminin. Baik, kita sambung. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan tengok. Ini bukan kita nak puji, tapi sebahagian sikap. Bukan semualah. Tapi kadang-kadang orang Islam pun bagus. Cuba tuan-tuan pergi tengok. Orang bukan Islam, kadang-kadang dia memakan di restoran segera. Kita orang, bukanlah orang Islam kan. Tak tahulah orang mana, biar pilah. Sekejap lagi dia kata dia marah. Tapi kita kalau pergi kedai makan, kita baca macam mana? Aku bayar. Kita baca lagu tu. Kita baca aku bayar. Tapi cuba tuan-tuan tengok orang bukan Islam. Mereka pergi makan McDonald ke, KFC ke apa. Sebahagiannya mereka akan kutip sampah, pergi bubuh balik dalam tong, susun balik tray. Mereka tak mengaji kitab ni. Mereka tak main maghrib insya-Allah kita ni. Tapi bila mereka pergi ke McDonald, KFC, cuba perhati tengok. Sebahagian orang bukan Islam ni macam mana? Termasuklah yang pakai kepiah lebih pun sama. Dia makan, dia kecak, dia biar. Dia tak, ni ada orang je. Okey, kita kalut nak buat apa? Kita bayar. Tu servis cah tu. Beda tu. Betul lah kita bayar tuan-tuan. Tapi iman. Kita makan. Termasuklah juga saya menasihatkan geng-geng yang kayuh geret ni. Kayuh bagi elok-elok. Taulah geret mahal. Kayuh kadang-kadang atas jalan. Ish. Macam dia bayar rotek. Mengganggu orang lain. Nak tengok. Betul tak? Video-video. Bukan semua. Saya lagi melompat. Bukan semua. Sebahagiannya. Kita kena ada iman lah. Bila kayuh geret kena ada iman. Kena fikir orang lain pun guna jalan yang sama. Kita bawa kereta pun kena fikir. Orang motor pun kadang-kadang yang bawa motor ni kena fikir. Pilah boh lampu belakang tu. Yang geng-geng masjid yang tak boh lampu tu. Pasal apa dia tak boh lampu ustaz? Tawakal tinggi mengaji akidah. Tak ada duit main minta ke AJK masjid. Tak ada RM5 nak boh lampu belakang. Kita pederah-pederah tengok ada orang. Semua itu tuan-tuan, apa sahaja tindak tanduk kita dengan sengaja menyusahkan orang lain, memudaratkan orang lain adalah dicela oleh agama. Kerana itu menunjukkan kita tak ada iman. Pasal itu orang beriman bila dia nak buat, dia tak fikir 2 kali, dia fikir 3 kali. Sebab itu kadang-kadang saya setuju orang pergi buat kenduri ni tak buat dalam taman ni. Pergi buat di dewan ke apa ke. Mengganggu. Dululah tak ada dah lah. Dulu malam lagi buah karaoke dah. Dia akan kira. Hadirin mukminin. Kalau dia bayar cukai pintu, kita pun bayar. Hadirin mukminin. Yang ni kita nak sebut. Hadis ni ranting pokok, tepinya rawit pi sampai mana halatah. Balik pada tajuk kita. So ini juga menunjukkan bahawa orang beriman dia tak menyusahkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disebut oleh para ulama, yang kedua, hadis ini menunjukkan di antara fadilat dan amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal ialah apabila amalan itu mutaaddi, bersangkutan dengan orang. Nampak? Perkara yang kedua yang kita boleh belajar daripada hadis ni apa dia? Amalan yang besar yang di sisi Allah itu ada nilai yang hebat, sehingga hanya dengan satu tindakan itu Allah memasukkan dia ke dalam syurga.
amalan yang berkait dan berhubung dengan orang lain. Sebab itu kalau kita tengok di dalam hadis daripada Ibnu Umar, tuan-tuan tengok, kadang-kadang kita terlepas pandang. Betul tak? Terlepas pandang, betul tak? Kita duk berasa kata amalan-amalan yang fardiyah, yang bersifat individu ni lebih besar. Sebenarnya tuan-tuan, amalan kita ni kalau dia berhubung dengan manusia, tak kira lah siapa dia pun, sebenarnya pahala dia besar. Saya nak baca satu dua hadis. Ni dia pi potong ni pasal apa? Dia lalu lepas dah. Dia potong pasal apa? Tengok tuan-tuan, cuba kita balik pada matan hadis ni. Dia kata apa? Dia kata la uhiyanna hadha 'anil muslimin la yu'dhihim. Aku akan pi kerat ranting ni, aku pi buang ranting ni supaya tak kena orang lain. Tak kena orang lain, dia fikir orang lain. Sebab itu kita habaq tuan-tuan, Nabi larang apa? Ambil buah tamar 2 biji dalam satu suapan, satu cedokkan, pasal nak suruh fikir orang lain. Ni kenuri ni. Kenuri ni kalau kita satu mulut ambil beda satu mulut lah. Kita duk beratok, dia tengok dia cedok tu, dia ni balas dendam betul. Kalau dia makan tak apa tuan-tuan. Kita yang tak buat kenuri lagi ni pasal apa? Pasal duk kali, nak kali berapa tu? Duk tanya caterer nak kali berapa ni? Saat lagi tak panggil tuan-tuan mobile. Saat duit bajet tak cukup lagi. Bajet dah cukup kita buat. Dan tuan-tuan masa cedok nak abang saya jangan duk cedok macam. Dia takut tak cedok dah, tak larang. Nak kita nak habaq tuan-tuan, tuan rumah ni dia buat cukup lah. Kita, saya tengok kenuri, saya pergi 2-3 hari kenuri, sayang, membazir. Kita pergi duduk tengok cucuk udang, bokoh, tak makan. Duk 3-4 mangkuk. Apung balik, kotiau. Tak makan, masalah tak makan ni, 2 atas meja. Allah, tuan-tuan, baru saja Covid. Tuan-tuan yang tak makan kotiau, tak makan cucuk udang, tuan-tuan tahu RM1 bersamaan dengan berapa dolar ni? Kena cerdik lah juga. Dekat RM5 dah duit kuat-kuat. Kita 4.5. Kita nak makan apa balik pun pagi tadi mujuk orang belanja. Yang kita pergi duk buang makanan kenduri, sayang, membazir. Tapi gaya kenduri kita pergi semua kenduri orang mengaji. Tapi yang membazir ni tuan-tuan, Masya Allah. Pasal tu setengah-setengah masjid. Dulu ada masjid duk buat kenduri tiap-tiap malam. Lah tak mau buat dah. Masjid mana kita tak tahu. Sambung balik. Daripada, mungkin pasal dia takut membazir tu. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni amalan yang berkait dengan orang ni. Nabi kata ahabbun nas ila Allah taala anfa'uhum linnas. Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah, ahabbun nas, manusia yang paling Tuhan sayang, bukanlah manusia yang kuat sembahyang, kuat qiyamul lail, tapi Nabi kata anfa'uhum linnas, manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Anfa'uhum linnas. Hadis ni selalu kita dengar. Nabi kata ahabbun nas ila Allah anfa'uhum, manusia yang paling banyak orang boleh tumpang manfaat pada dia. Nampak tuan? Berapa ramai orang boleh dapat manfaat daripada kehadiran dia. Pasal itu orang kata apa? Ketika kita lahir, orang orang seronok, kita menangis. Bila kita mati, kita seronok, orang yang duduk di sekitar kita menangis. Tuan-tuan jangan jadi waktu tuan-tuan mati orang seronok. Mati lah lega. Jangan jangan ada. Ada. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa ahabbul a'mal,
Tadi ahabbun nas, manusia yang paling Tuhan sayang siapa dia? Yang paling bagi manfaat pada orang lain. Wa ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala, dan amalan yang paling Tuhan sayang apa dia? Sururun tudkhilahu ala muslim au takshifu anhu kurbah. Itu dia. Amalan yang paling Tuhan sayang ialah suatu perbuatan yang bila kita lakukan orang seronok dan kita mengangkat kepayahan orang lain. Itu yang paling Tuhan suka. Maksud dengan tindakan tuan-tuan itu takshif. Allah apa? Sururun tudkhilahu, orang seronok. Nampak? Apa saja jenis tindakan tuan-tuan tu, bila tuan-tuan buat, masuk, kalau kita nak terjemah harfiah literalnya, masuk kegembiraan dalam hati. Artinya seronok lah. Bila kita buat tu orang seronok. Yang kedua, atau bila kita bertindak takshifu anhu kurbah, mengangkat apa? Kesusahan orang lain. Pasal itu lelaki tadi ni dia ada dua sekali. Dia mengangkat kesusahan orang lain dan dia memasukkan apa? Keseronokan. Ada satu rancangan reality TV, Lau kana bainana. Tajuk rancangan TV tu Lau kana bainana. Kalaulah Nabi ada. Tajuk dia, kalaulah Nabi ada. Apa dia punya konten, isi kandungan dia? Dia buat apa dia ni, satu hadis, lepas tu dia test. Contoh hadis buang jalan ni, Nabi kata siapa yang buang jalan ni, barang yang ganggu orang ni, dia beriman. Jadi depa sembunyi kamera tu depa letak tempat orang tak boleh nampak. Depa pituk satu benda tengah jalan, depa rakam siapa nak pi buat hadis ni. Macam-macam kelaku. Ada yang naik motor mengelak, ada yang berhenti pi tengok, macam-macam. Siapa nak buat? Daripada 10 yang lalu, siapa pun tak buat. Adalah seorang yang pi buang. Menunjukkan, dia kata laukana tu maksudnya apa yang Nabi sebut tu kita nak buat tak? Tuan-tuan, bila mengaji soal lain, dengar soal lain, ilmu soal lain. Soalnya bila kita berada dalam situation tu, kita berada dalam keadaan tu, kita nak amal ke tak? Yang tu yang dia nak test. Tapi kamera tak boleh tunjuk lah. Kalau kamera duduk terpampang tang tu, saya dulu pergi celapak, buang nak masuk muka. Ini nak tunjukkan apa? Ikhlas, sincerity tu, yang memang dia buat tu betul-betul kerana hadis Nabi tadi. Boleh? Nampak? Au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu jaw'an. Kalau dia tak boleh membuat orang gembira, dia tak boleh menghilangkan kesusahan orang lain, dia membayar hutang orang. Yang ini dia pergi bantu orang yang betul-betul susah, pergi bayar hutang. Taqdi dainan, dia pergi settle bang hutang kawan tu. Au tatrudu anhu jaw'an, atau dia menghilangkan kelaparan. Yang ni juga amalan yang paling Tuhan suka, menghilangkan kelaparan. Pasal itu dalam banyak hadis Nabi suruh kita jamu orang makan. Kan? Banyak selalu kita baca. Kemudian Nabi kata, tengok tuan. Nabi kata wali an amshiya ma'a akh fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa. Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya aku berjalan bersama dengan saudaraku. Nabi kata aku berjalan dengan wali amshi ma'a akh fi hajah. Nabi kata aku berjalan dengan satu orang saudara, dua orang keluar pergi apa? Fi hajah, pi tolong orang. Fi hajah maksudnya pergi selesaikan masalah orang lain. Nabi kata apa? Ahabbu ilayya, sesungguhnya amalan itu lebih aku suka
min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Aku lebih suka, aku lebih cinta dan lebih besar fadilat dia daripada beriktikaf di dalam Masjid Nabawi ini selama sebulan. Sebab kalau dia iktikaf sebulan di Masjid Nabawi, tak ada siapa boleh lapar, tak ada siapa boleh kenyang. Tapi Nabi kata dia keluar sehari lah. Dia keluar sehari, dia pergi cari orang susah, dia pergi tolong 2-3 orang, dia dapat pahala lebih besar daripada dia masuk dalam Masjid Nabi iktikaf sebulan. Kita 10 hari pun letih. Sebulan. Nabi kata, sebab apa? Kerana i'tikaf amalan yang berhubung dia dan Tuhan. Tak, orang lain tak. Tuan-tuan pergi i'tikaf orang lain tak? Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan, sebahagian isteri-isteri ni mereka tak boleh i'tikaf di masjid pasal mereka ada kekangan. Suami-suami ni dia untung lah, pasal dia bukan nak gaduh apa, dia kan nak bersabuk apa. Dia serlum jubah dia main i'tikaf, lagi seronok dia boleh. Kadang tu bukan i'tikaf, bukan semua, main duk menyimbang di masjid tu kan. Awal abang nak pergi i'tikaf malam ni, oi malam ganjil, rupa-rupanya dah pakat dengan geng dia, tiang nak bawa apa, hang bawa kopi ke apa ke, kita pergi menyimbang. Dia nak keluar alasan lain, bentara guru tak bagi. Dia bagi i'tikaf, takkan nak larang kan pergi i'tikaf. Tapi kadang-kadang isteri wanita banyak urusan ibadat yang orang lelaki-lelaki mungkin ada peluang, dia tak ada peluang. I'tikaf umpamanya, banyak orang perempuan tak boleh pergi i'tikaf kerana anak dia, urusan anak dia, saat lagi dia nak buat sok dan sebagainya. Tapi kalau kita baca hadis-hadis ni, kita boleh kata kebarangkalian untuk dia mendapat pahala lebih besar daripada orang yang i'tikaf itu, ada chances dia. Sebab dia mengorbankan ruang dan peluang dia untuk i'tikaf. Untuk apa? Memberikan manfaat pada orang lain. Kalau dia pergi i'tikaf sama, lapak anak lelaki kan? Mana mak hang tak masuk apa sok i'tikaf ayah oi. Kita kena cari mak yang tak rajin i'tikaf. Jadi kalau tuan-tuan nak i'tikaf, kena cari orang yang tak i'tikaf membantu. Jadi nampak? Sebahagian orang kadang-kadang kita tengok dia tak rajin sangat ibadat fardiyah ni. Dia tak rajin sangat. Sembahyang sunat dia tak rajin sangat. Tapi hala-hala gotong royong, hala-hala kerja-kerja kemasyarakatan ni dia rajin. Tapi janganlah sabuk kerja-kerja kemasyarakatan sampai sembahyang lohok pun dok. Sembahyang lohok dah puang. Dok. Sabuk mereka nak buat mesyuarat UMNO ni, aku nak kena pergi susun kerusi. Anda tak dengar hadis ustaz ni? Oi, nak mesyuarat pun mayang lohok lu. Dak ni yang kita nak habaq. Allah ni macam selalu saya kata, Allah ni bila dia bagi ruang, dia manusia ni bukan sama. Ada jenis yang jenis boleh mengaji, ada yang jenis tak boleh mengaji. Anak kita pun macam-macam. Ada yang boleh mengaji, ada yang jenis kemahiran. Ada orang yang jenis dia mungkin nak semayang-semayang ni, dia kata aku semayang-semayang ni hak wajib biar aku buat. Tapi dia dalam urusan masyarakat, dia dalam urusan kerja-kerja kampung, dia rajin. Tapi jangan sampai basuh pinggan tak mayang lohok asar pun tak mau lah kan. Ada juga nampak. Kita yang kadang-kadang boleh semayang, boleh makan elok ni, pasal ada orang yang berkorban di sebalik tu. Nampak? Kemudian dalam hadis yang juga selalu kita baca, tengok daripada Ummu Ma'bad, Nabi masuk ke dalam kebun Ummu Ma'bad. Dakhalan Nabi, hadis Muslim, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummi Ma'bad ha'itan. Nabi masuk kebun satu orang nama Ummu Ma'bad. Faqala ya Ma'bad, man gharasa hadha an-nakhl muslim an kafir. Nabi masuk kebun Ummu Ma'bad, Nabi nampak ada pokok kurma. Nabi tanya, man gharasa? Ummu Ma'bad, siapa tanam pokok kurma ni? Muslim am kafir? Orang Islam ke orang kafir? Pelik soalan Nabi. Siapa tanam pokok ni? Pokok orang Islam ke? Pasal apa? Bukan masalah halal ke tak. Kalau pokok orang Islam halal, kalau pokok orang bukan Islam tak halal dah lah. Nabi tanya pasal apa? Kata Ummu Ma'bad, faqalat, Ummu Ma'bad jawab, bal muslim ya Rasulullah. Bahkan yang tanam ni orang Islam. Nabi kata,
Man gharasa man yaghrisu gharsan. Hadis Muslim. Bila Nabi dengar orang Islam yang tanam, dia ni nampak orang Islam punya view dia, dia pandangan dia jauh. Man yaghrisu gharsan. Gharasa yaghrisu. Gharasa artinya tanam. Man yaghrisu gharsan. Man dalam sebagian riwayat man yazri'u zar'an. Dalam sebagian riwayat zara'a, dalam sebagian riwayat gharasa, tanamlah. Walaupun ada beza tanam benih, tanam pokok, tapi maksudnya dia tanam something. Nabi kata apa? Fayakulu minhu bahimatun au insanun au tairun illa kana lahu sadaqah. Allahu akbar. Pasal itu orang Islam tak pernah rugi. Orang Islam dalam tindak tanduk dia tak pernah rugi. Dan kita tak ada istilah yang jenis apa? Jangan duk jadi bodoh. Kita kadang-kadang bila kita hang buat kerja orang bagi bawah tak? Tuan-tuan, ni saya nak latih diri saya ni. Saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan semua. Kita orang Islam bila buat satu benda yang baik, kita tak rugi. Sebab itu kita kata tuan-tuan, kita jangan rasa rugi. Rugi itu masuk apa? Ni yang hang duk pulun sangat ni hang boleh apa? Depa duk senang-senang hang duk teruk. Apa hang tak cerdik ya? Tak, kalau kita baca macam orang tak beriman, itulah nilaian dan pandangan kita. Ni yang cikgu-cikgu duk kalut apa semua, duk buat program-program, cikgu boleh apa? Boleh lah PJK ke nanti, PJB ke. Sebahagian kita tak betul, orang selalu nak tanya dapat apa, boleh apa? Setengah AJK masjid puluh duk buat, banyak saya tengok masjid kita banyak bagus improve rajin buat sungguh, hari-hari cuti buat. Saya pun tak sanggup hari cuti banyak benda nak buat. Bagus fikir nak buat program tu, nak buat program ni, yang mana semua tu kalau kita fikir tak menguntungkan, bukan non profit, tak ada untung. Baik kita pergi berniaga, baik kita pergi berjalan, baik makan angin. Tapi kalau yang jenis berniaga ni, yang puluh-puluh sangat, tengok ustaz tu puluh-puluh sangat, ada nak boleh kat dia kita ni kena buat program ni. Bila buat program nak kena ada ceramah. Kena buat kerap sikit ni. Dia memang syok kan program nak. Tapi kita tengok orang yang pasal tu sebahagian yang terlibat dengan NGO, non government organisation ni, yang bukan organisasi berorientasi, bukan kerajaan lah. Kerajaan ni lagu mana pun dia kena buat kerja dia apa. Tapi yang bukan NGO, yang kata persatuan ni kan, persatuan ni, tapi saya tengok orang bukan Islam aktif persatuan. Saya tak tahulah apa sebab, tapi orang Islam ni memang kita kena aktif lah. Sama orang kita dia lagu tu, tak boleh apa, bodoh. Tak boleh apa, tak cerdik. Tak boleh apa, galah bewok lah, macam-macam lah bahasa dia nak habaq apa. Jangan kita buat tak boleh apa. Tak boleh apa maksud dia tu duit, bukan pahala. Pahala boleh. Kan? Nampak? Hadirin mukminin. So Nabi kata mana-mana orang Islam yang menanam satu tanaman dimakan oleh binatang atau burung atau orang, melainkan kesemua hasil daripada apa yang dia tanam itu akan dikira sedekah pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nampak tuan-tuan? Ini beberapa hadis yang menunjukkan kepada kita amalan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkaitan dengan orang. Okey. Hadis ni juga menunjukkan kepada kita apa dia? Kita masuk syurga ni, kita tak tahu amalan mana satu yang jadi sebab. Laki-laki ni banyak benda dia buat. Bukan satu ni saja. Tuan-tuan kena ingat macam tu. Cuma kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan, kita ada peluang nak buat baik, kita buat. Ada peluang kita nak buat amalan, kita buat. Sebab kita tak tahu mana satu daripada ribuan amalan tu yang Allah terima, yang akan menjadi sebab kita masuk syurga. Macam kawan ni, yang jadi sebab tu dia, yang dia kerak pokok tu. Mungkin sembahyang dia ada, mungkin puasa dia ada, tapi yang tu tak jadi sebab. Yang jadi sebab yang ni.
Macam kita baca hadis di Masjid Al-A'la, yang jadi sebab perempuan pelacur tu masuk pasal apa? Minum anjing. Tuan-tuan pergi bagi minum anjing, tak masuk. Macam mana jadi? Tuan-tuan potong pokok, tak masuk. Sebab kita tak tahu rahmat Allah ni luas. Barangkali yang tuan-tuan bagi tu tak ikhlas. Sebab wanita tu dia bagi dalam keadaan dia kesian. Tuan-tuan bagi mungkin kerana dia kata aku bagilah, aku boleh masuk syurga. Tapi kalau ikut aku tak ada hari aku nak bagi hang ni. Banyak kerja lain aku nak buat. Sebab dia soal apa? Amalan ni dia soal tulus. Ketika dia suap ayat tu, tidak ada langsung dalam fikiran dia, dalam harapan dia selain daripada dia nak tolong kawan tu. Ada amalan mana-mana yang tuan-tuan buat yang setulus murni itu? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Yang kita kadang-kadang duk bagi masjid tu pasal apa? Macam mana tak bagi? Dia tolak mai kat kita. Berhenti, kita tolak kat kawan tu tengok kita tak dia tolak balik mai. Kita pun celup atas bawah tak apa. Dah kali berhenti tang kita. Banyak benda kadang. Tuan-tuan, amalan kita banyak benda tak kita buat pasal apa? Tapi kita tak tahu yang mana satu kita buat tulus, ikhlas. Baik. Hadirin mukminin, itu apa yang disebut di dalam hadis ni. Dan yang terakhir yang kita boleh ambil juga daripada hadis ni apa dia? Iman ada 3 cabang. Daripada hadis ni iman tu ada 3 cabang. Yang pertama apa dia? Yang pertama mulut, yang kedua hati, yang ketiga jawarih bil arkan, dengan tangan anggota kita. Maksudnya kadang-kadang dia kata aku beriman, itu baru lisan. Lepas tu dia mengaku dengan hati dia, dan dia kena buktikan dengan tindak tanduk dia. Pasal tu kadang-kadang mulut lulus, hati lulus, tindakan itu belum ada. Pasal itu dalam Al-Quran Allah kata illal ladzina amanu wa amilu. Amal ni dengan apa? Amalan dengan badaniyah, dengan arkan, dengan anggota kita. Kita bagi laluan kepada azan. Sekali lagi kita tengok apa yang boleh kita tambah sikit daripada hadis ni, insya-Allah taala. Allah
Baik. Kita ambillah satu hadis ringkas. Mudah-mudahan ada manfaat. Minggu depan hari apa? Hari Malaysia. Hari Malaysia. Tak apa tuan-tuan. Nanti kita beritahu lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza tawadda'a al-'abdu al-muslim aw al-mu'min," apabila salah seorang daripada orang Islam atau orang yang beriman, "faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhir qatril ma'." Apabila orang Islam ambil wudu, keluar, dia basuh, ghassala wajhahu, dia basuh muka dia, kharaja min wajhihi kullu khati'ah, keluar habis daripada mana? Nazara ilaiha bi'aini, keluar habis segala dosa yang mata dia tengok. Setiap titisan air yang gugur daripada muka kita ni, setiap titisan yang gugur daripada muka kita ni, keluarnya dosa. Akhir qataril ma', sampai kepada titisan yang terakhir. Tuan-tuan basuh tu, berapa banyak air tu, keluar, gugur, luruh, cuci, habis. Apa saja dosa, nawara ilaih, yang mata pergi tengok. Hari ni kita tengok banyak mana? Sakan Pig Nuri tengok kan? Pig Nuri lagi banyak kita tengok. Nak tak tengok macam mana? Dia buat bagi kita tengok kan? Pi nak buat latih pun lagi sakan. Jadi bawa anak dulu main-main maghrib, bawa anak pergi jalan-jalan ke tempat orang bersenaman. Allahu Akbar, habis lupa hadis kumpulan itu kena bawa kita. Tidak hafal dah ni. Hafal dah dulu. Hafal dah. Tapi oleh kerana pi jalan-jalan tadi ni lingkuh. So, tapi tak apalah, bila balik nak main masjid, ambil. Bila laki kita kerak sangat ambil wudu, ai abang. Tengok apa? Hantar mana? Jangan main-main. Cik pun menuntut lah. Nampak? Baik. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَتَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ. Bila dia basuh tangan, keseluruhan dosa daripada tangan yang dia sentuh benda haram, dia pegang benda haram, tuan-tuan. Dalam hadis, kita baca satu hadis yang sangat menarik. Tadi saya baca. Tangan dia sentuh. Tak apalah, kita baca tu je lah. Sekejap kita lupa. Satu orang laki-laki, dia cium satu perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya cerita kat tuan-tuan, tapi live pula. Dia cium satu perempuan. Hadis tu kata dia cium. Cium dosa besar ke dosa kecil? Tuan-tuan jawab lah. Yang dosa besar apa dia? Zina. Cium, muqaddimah zina. Bolehkah saya cerita ni? Tuan-tuan jangan duk buat. Saya cerita ni untuk nak habaq kata rahmat Allah itu luas. Dia cium satu perempuan. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku dekat Nabi. Kita dosa kita tak boleh mengaku kat Nabi, bolehlah. Pasal apa? Dia nak minta macam mana dia nak selesaikan dosa tu. Satu orang manusia ni dia tak lari daripada buat dosa. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia maksum, dia tak buat dosa, tapi dia ada salah dan silap. Salah yang tidak berdosa lah.
Ada tak dia melakukan kesalahan dan kesilapan? Ada. Kerana dia manusia. Dia kata Quran kata, "Qul innama ana bashar mithlukum yuha ilai." Nabi itu manusia. Kita bila kita manusia ni memang kita tak lari buat dosa lah. Hatta siapa pun dia akan buat. Cuma Allah dia buka pintu untuk kita balik. Macam laki-laki ni dia pergi cium perempuan tu. Malam, esok pagi lepas pada subuh dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku dah buat satu benda. Aku minta engkau cerita macam mana nak bersihkan dosa." Turun ayat Al-Quran. Allah kata, "Dan dirikanlah salat di pagi, tarafal laili wan nahar." Di hujung pagi dan hujung malam. Quran kata, dan dirikanlah salat, diampunkan dosa. Nabi tanya, engkau dah salat? Dia kata, salat. Allah ampun dosa. Salat menggugurkan dosa. Dia tanya, dia kata, adakah benda ni khas untuk dia atau semua umat ini dapat? Nabi kata, bahkan untuk semua. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, harian kita bergelumang, mulut kita, mata kita bersembang, kita macam-macam keluar mai, melawak kita. Daripada kita celik mata tu sampai kita tidur balik tu buat dosa. Sekali pergi bersembang kan, keluar ni ni, kata ni, kita gambar ni. Tapi Nabi kata setiap kali dia basuh muka dia, gugur dosa dia, tangan dia. Kemudian Nabi kata, fa iza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashat rijlahu ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma. Bila dia basuh kaki dia, kaki yang berjalan tu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, yang dia bekah-bekah dia pergi tempat-tempat tu semua, Allah Ta'ala ampun. Yang tuan-tuan berjalan mari masjid ni, berapa langkah yang tuan-tuan berjalan tadi, Allah ampun. Sebelum tuan-tuan berjalan, pasal itu ada orang kadang-kadang dia pergi tempat buat dosa, dia buat. Memang ada hadis Nabi kata dekat Muaz, wa atbi'is, hadis riwayat Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata dekat Muaz, wa atbi'is sayyi'ah hasanah allati tamhuha. Bila hang buat dosa, hang ikutlah. Lepas hang buat dosa, hang buat baik. Pasal yang baik itu akan menghapuskan dosa. Nabi kata bila habis dia wudu, apa dia? Hatta yakhrujan naqiyan minadh-dhunub. Hatta yakhrujan naqiyan. Naqiyan, apa makna naqiyan? Seolah-olah dia bersih, tak ada dosa. Kita duk baca ke Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Lepas tu kita sambung apa? Ni doa iftitah yang Nabi baca. Allahumma naqiyyu min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Ya Allah, kau basuhlah. Ni kita minta dalam doa iftitah kita. Baca tuan-tuan. Pasal tu bila semayang ni kena fahamlah apa kita baca tu. Tolonglah beli buku ke apa ke, tengok makna sikit. Bila kita baca Allahu Akbar, kita kata ya Allah bersihkan, Allahumma naqiyyu, bersihkan min khatayaya, daripada dosa-dosa aku, kama yunaqqa thawbul abyad, seperti mana baju yang color putih itu dibersihkan minad danas, daripada kotor. Baju putih ni bila kita basuh bersih tak lekat. Baju hitam macam ni kalau bersih kita tak tahu, tapi baju putih kita boleh tahu. Kita minta kat Tuhan macam tu, Tuhan basuh dosa kita. Lagu basuh baju putih yang tak ada kesan tu. Bila kita minta tu dalam semayang tuan-tuan, takkan kita tak rasa berdebar. Yang tu dia panggil ruh semayang. Dan wuduk ni benda, wuduk ni pasal tu di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, sunat kita ulang wuduk walaupun tak batal. Sunat. Bahkan dalam hadis Nabi akan ulang wuduk setiap kali
nak salat walaupun tak batal. Cuma orang tanya Anas, sahabat macam mana hampa? Kami satu wuduk saja. Maknanya bolehlah kalau tak batal, tapi sunat. Di sisi mazhab Syafi'i, An-Nawawi sebut sunat. Kita ulang. Kenapa? Siapa yang man kathura fi'lan, tuan-tuan ingat kaedah ni, man kathura fi'lan kathura fadlan. Siapa yang banyak buat, banyaklah lebih. Saya wuduk maghrib isyak, sekali wuduk saya dapat satu. Tuan-tuan 2 kali, tuan-tuan lebih pada saya, tuan-tuan dapat lebih, fadlan, kelebihan. Boleh tak kalau tak ambil? Boleh tak? Tak apa, sah. Lagi tak batal. Cuma kalau batal jangan duk balok. Ni sejuk-sejuk dulu ni. Aku ni terkentut tapi sejuk, aku tak boleh kena ayang. Tak apa, aku jawab ke Tuhan lah. Tak boleh. Kan? Ni lah kita La Nina ni, sejuk. Lagu mana pun tuan-tuan tahu kelebihan tau. Nabi kata apa? Siapa yang ambil wuduk, siapa yang ambil wuduk yang paling baik sekali bila? Indal makarih. Wuduk yang the best, wuduk waktu dia benci nak ambil. Benci. Waktu tuan-tuan rasa mengaku ada tak berasa malas cemuh nak ambil? Ada tak? Saya duk tergedik-gedik nak ambil. Tergedik ni. Ada tak kita benci? Ada. Ni macam lah ni. Esok subuh, ya Allah, kalau boleh buat wuduk Piramli tu. Calik sikit. Nabi kata isbaghul wudu' 'indal makarih. Siapa yang pi ambil wuduk, kata Ibnu Rajab, ambil wuduk masa benci tu ada 2 makna. Satu, ambil masa kena musibah, kereta accident, kena musibah, kita duk tenggelam punca kalut, waktu tu pi ambil wuduk, terbaik. Saya baru ni duk makan dengan isteri nasi kandar di di Besri, duk makan-makan tepi jalan. Satu kereta pakcik tu Act 50, dia kono lu mana tikam tu terjunam dalam parit tu kat Balai Baru. Terkejut kita. Dia keluar mai ni terpacak duk bawah, depan duk bawah, atas naik atas. Saya duk pusing tu. Dia keluar mai tengok jalan mai kat kedai nasi kandar kami duk makan. Benda nak jatuh. Dia order nasi kandar dengan teh makan selama. Oh, bini kata kalau kita bang oi. Tu yang kata orang iman kuat, orang tua-tua dia steady, dia relax, dia tak macam orang muda kalau kita no towing ke apa dia lah. Tapi saya nak habaq kat tuan-tuan nak kata keramat orang tua-tua ni. Keramat orang tua-tua ni. Dia makan relax yang nasi kandar. Yang kita yang bukan kereta kita tengok tu tak lalu. Yang bini duduk fikir macam mana dia nak angkat, macam mana dia nak angkat. Dia makan relax, minum teh, saat-saat dia telefon kono dia duduk tengok. Tuan-tuan tahu tak gaduh apa geng hok jual buah mai depan. Dia kata X50 ni 4-wheel ke apa, duduk sembang macam tu lah. Masuk habis dia makan nasi kandar apa semua, dia masuk mai depa tu angkat tuai sikit naik pi lagu tu ya. Kita pun tengok yang tu yang Nabi kata orang beriman ni at-ta'anni. Anything happen, stay calm. Kita jangan gelut. Al-ajalatu minasyaitan. Jangan gopoh apa urusan pun tuan-tuan, nak buat keputusan, nak apa-apa dalam hidup kita, musyawarah, istikharah, relax, jangan gelut. Berapa ramai manusia yang menyesal selepas apa yang dia buat di atas dia kalut tadi. Hadirin mukminin, cuma kata para ulama dosa yang gugur ini dosa kecil, dengan syarat dia tak terlibat dengan dosa besar. Walaupun Ibn Taymiyah kata tak, dosa besar, tak apa itu pendapat dia, tapi jumhur kata dosa kecil saja. Dengan syarat dia tak terlibat dengan dosa besar, kerana di dalam surah An-Nisa Allah kata in tajtanibu kabair. Kalau hampa tak buat dosa besar, hak yang kecil ni kami delete buang. Tuhan kata An-Nisa 31. Akhirnya sekali tuan-tuan, apa yang saya nak kata, marilah kita memperbetulkan wuduk kita. Kerana tuan-tuan, wuduk ni kita hari-hari duk buat. Betul ya? Sehari berapa kali tuan-tuan buat? Besar wuduk ni. Nampak lekeh ya, basuh muka, basuh kaki, tak ada berapa minit, keluar habis. Hari-hari kita buat, kita nampak orang putih kita take for granted, tak pandang apa, lebih kurang ya, kadang-kadang cuih mai cuih pi keluar. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu tak? Nabi kata, siapa ambil wuduk elok-elok,
Saya nak tekankan pasal bila benda kita duk buat selalu, kita jadi pandang biasa. Nabi kata siapa ambil syarat dia ambil wuduk elok-elok. Syarat dia ambil wuduk elok-elok. Kemudian habis dia ambil wuduk, dia doa, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa yang dia dapat? Dalam hadis Muslim, apa dia dapat? Dibuka kepadanya 8 pintu syurga. Ambil wuduk elok-elok, baca doa, 8 pintu semua open all. Dia boleh masuk min ayyi abwab sya'at, mana-mana pintu yang dia nak. Tapi syarat dia isbaghul wudu, ambil dengan wuduk yang elok. Bila satu orang dia basuh muka, dia duk nampak air tu gugur, dosa dia gugur tu, tentulah. Tapi jangan melampau pula. Awak hang basuh sampai tengah koloh ni, aku banyak dosa hari ni, eloknya hang terjun tu. Kita bukan boleh faham literal, tuli macam tu. Dia ni apa? Majaz. Bukan ayat banyak ayat lagi tak. Artinya apa? Perbuatan itu menyucikan dosa. Sebab itu orang beriman ni, harian dia boleh kata ketika dia tidur, nak wuduk kan, siapa yang sebelum dia tidur dia ambil wuduk, malaikat doa kan, ya Allah ampunkanlah hamba-Mu yang tidur dalam keadaan suci. Malaikat doa sampai bila? Sampai dia mangkit tu. Hadis riwayat At-Tabarani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita, insyaAllah. Saya baca pilih hadis 2 saat lagi tuan-tuan balik. Berapa hadis hampa pergi mengaji? 1 ya. Letih dengar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.